Jadi disebut juga hari sangkala ataupun hari sofar, juga disebut hari tarawah. Hari tarawah kerana disambut pada awal bulan. Bulan mana? Bulan Tishri tadi. Sebab pada 10 Tishri mereka akan sambut hari raya yang keempat, disebut Yom Kippur. Hari raya yang keempat inilah disebut Yom Kippur, hari penebusan dosa. Hari penebusan dosa ni special sikit. Ni sebenarnya hari raya paling penting dalam agama Yahudi, walaupun dia jatuh pada hari Sabat. Apa maksud hari Sabat? Hari Sabat tu hari Sabtu lah, bukan Black Sabbath. Black Sabbath tu kumpulan rock dulu kan. Ozzy Osbourne tu Black Sabbath. Ni lain, ni Black Sabbath lain. Black Sabbath tu memperingati apa? Satu Black Sabbath ni ada kisah memperingati bangsa Yahudi hak Allah sumpah dan surah Baqarah hak jadi kera tu. Ingat, hari Sabtu kan tak boleh bekerja, hari untuk beribadat, mereka pergi cari ikan juga, Allah sumpah jadi kera-kera tu. Tu salah satu Black Sabbath di sisi mereka. Jadi ada juga hari Sabbath ni ialah hari pertama Allah menciptakan dunia. Hari pertama Allah menciptakan dunia. Penciptaan alam semesta pada hari Sabah di sisi mereka. Yom Kippur ni mereka berdosa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari itu mereka nak menebus kembali dosa-dosa mereka. Baik, cara mereka sambut hari Yom Kippur ni dulu, zaman sebelum kerajaan mereka kena serang, memang hari ini disambut biasa, tak ada apa-apa. Tapi selepas kejatuhan kerajaan mereka tu, hak baik yang kedua tu mereka buat sambutan macam ni. Sama ada mereka akan sembelih 2 ekor lembu atau mereka akan sembelih 2 ekor kambing. Tak kira lah. Lembu dua-dua akan dikembiri. Tahu maksud kembiri? Bahasa Kelantan kasih lah. Kasih. Kalau nak buat lembu, dua-dua kena kasih. Kalau nak buat biri, dua-dua kena kasih juga. Baik, cara dia buat lagu ni. Lembu ni, satu, dia akan buat untuk korban pemujaan. Ni bukan untuk makan ni, memang untuk korban untuk Tuhan. Korban kerana mereka nak menebus kembali dosa-dosa lampau, dosa-dosa lama yang mereka buat sepanjang tahun tersebut. Hak sekok lagi tu baru mereka akan bakar dan makan ramai-ramai. Mereka buat bentuk macam ni. Contoh, yang pertama tadi mereka akan ambil 2 ekor. 1 ekor mereka akan sembelih. Mereka akan sembelih dan darah tadi mereka akan percikkan pada altar. Altar ni nak kata apa dah? Di sini ada orang faham tak altar tu apa? Altar ni macam tempat kita nak kita kata kita sembelih, kita nak puja sesuatu tu, dia ada tempat khas, mazbah dia panggil. Kalau orang minat komik-komik Pedang Setiawan ke, anak-anak Wira ke apa, dulu selalu dia sebutlah tentang altar ni kan. Altar ni tempat kita sampaikan hajat melalui pengorbanan. Jadi mereka akan percikkan darah pada tempat pengorbanan tadi. Mereka akan nyalakan dupa-dupa. Dupa ni kalau dalam cerita Cina lama dia macam, Allah nak kata apa, satu bekas besar, dia ada kaki 3 tu. Biasa dalam tu ada abu-abu kan, depa duk bakar kertas-kertas depa tu abu, tu dipanggil dupa. Jadi dia akan hidupkan dupa-dupa tadi. Tu yang pertama. Yang kedua, dia ambil lembu yang kedua tu, badi duk kutuk. Lembu, ikutlah perkataan hak tak senonoh lah, dia kutuk lembu, caci lembu, maki lembu. Lepas tu dia lepas lembu tu ke padang pasir. Apa maksud dia? Maksud dia, dosa-dosa dia semua tu dihambat. Duduk dalam lembu tu pergi ke mana? Maknanya ni dosa duduk dengan dia. Duk kutuk lembu tu, dosa tu masuk dalam lembu lah. Tu masuk dalam lembu, lepas tu suruh lembu lari. Kira dosa tu lembu buat lari lah. Habislah dosa dia. Itulah dia punya simbolik dia nya. Tu satu bentuk. Bentuk yang kedua pula, hak tadilah ambil bakar 2 ekor lembu tadi, makan. Makan tu kerana makan meraihkan hari penebusan dosa. Mereka mengharapkan Tuhan Yahweh mereka tu mengampunkan dosa-dosa mereka melalui amalan ritual dan pemujaan tadi. Dan yang terakhir disebut hari Sukut. Hari Sukut bahasa Ibrani ni pondok daun sebenarnya. Apa kena-mengena dengan pondok, apa mengena dengan daun? Sebenarnya mereka nak memperingati hari kesyukuran kerana Allah menganugerahkan kepada mereka rezeki dari bentuk tanaman dan pertanian. Tanaman dan pertanian macam ni.
Bila mereka start bertani, mereka start tanamlah biji rin ke gandum ke apa-apa. Jadi mereka ni biasa tak balik rumah. Mereka akan buat pondok-pondok daripada dahan-dahan dan ranting. Contoh kita kata, kalau kita pergi padai tu, kalau kita ada wakaf kan. Tapi walaupun duk wakaf tu, kita gelik rumah. Dia ni tak gelik rumah. Masa seminggu ke 2-3 hari, dia tak buat wakaf. Dia ambil dahan-dahan kayu, dia buat bentuk bulat gitu, dia ambil kayu, pacak-pacak, kira duk makan minum situ ya. Hari tertentu dia balik. Jadi dia kerja sungguh. Jadi bila Allah bagi anugerah daripada tanaman tu subur, tanaman tu jadi, tanaman tu buah, mereka mengingati hari sukuk ni sebagai hari tu, kata pondok daun tadi tu. Kerana Allah bagi sumber-sumber tadi. Tapi yang lebih penting, kerana hidup zaman lampau, zaman Nabi Ibrahim lagi sebenarnya peristiwa ni. Sebab selepas mereka keluar daripada bumi Babylon, Faddam Aram, di Mesopotamia, Babylon dulu, kehidupan Nabi Ibrahim sebelum sampai ke bumi Kanaan tu, mereka hidup secara berpindah randah. Kita panggil macam bangsa Gipsi itulah. Tahu tak bangsa Gipsi? Maksudnya jalan mentah duduk situ, jalan mentah duduk situ, jalan mentah duduk situ, ada tempat dia nak pergi. Hidup secara berpindah randah ni. Jadi hidup berpindah randah ni, mereka berpindah ikut musim-musim tertentu. Contoh macam ni kita jalan tak? Kita jalan-jalan, ni musim orang tanam padi. Bukan tempat kita ni pun, kita nak pergi lain ni. Contoh, kita duduk selising, nak pergi bandar Pasir Putih. Lepas selising sikit, kapung ke apa? Bandar Belikung. Siapa Bandar Belikung kebetulan musim padi. Buatlah rumah daun-daun. Saat ni duduk situ, tanam padi. Habis musim padi, rombok-rombok jalan pula. Lepas Bandar Belikung ke apa? Bukit Abah. Kita kata musim lah buah gapo. Nanam situ dulu. Habis musim situ, rombok-rombok jalan pula. Apa harap? Last sekali, tak tepatnya nak pergi Bandar Pasir Putih. Jadi nak ingat sejarah saat ni. Itulah disebut sukut ataupun pohon daun saat ni. Jadi mereka ambil simbolik perjalanan Nabi Allah Ibrahim dulu, bawa dalam keh, mereka bertanam dan bercucuk tanam sebagaimana perpindahan dari satu tempat ke satu tempat. Inilah 5-nya, ingat ke tak? Tak tulis tak? Pertama, hari Paskah. Yang kedua, hari Syawut, Pentakosta. Yang ketiga, hari Rosh Hashanah, Yom Kippur dan Sukkot.